Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Baik, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada sekitar jam 4.45 petang tadi. Pertemuan di antara Ismail Sabri dan Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang menjadi tumpuan hari ini berlangsung kira-kira 1 jam. Bagaimanapun Ismail dan rombongan pengiringnya tidak berhenti bercakap kepada wartawan ketika kenderaannya meninggalkan istana petang tadi. Sementara itu, sumber pejabat Perdana Menteri yang dihubungi Malaysia kini mengesahkan bahawa topik pembubaran parlimen tidak dibincangkan dalam pertemuan tersebut. Sesi Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini mendapat perhatian berikutan spekulasi beliau akan memohon pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pelaksanaan PRU ke-15. Petugas media mula berkampung di luar pintu pagar istana seawal jam 7.30 pagi berikutan laporan Ismail akan menemui baginda petang ini. Terdahulu Ismail berkata perkara berkaitan pembubaran parlimen akan dibincangkan semasa menghadap Yang di-Pertuan Agong hanya jika masa mengizinkan. Baik, terdahulu Agong menerima taklimat berhubung situasi banjir dan cuaca hujung tahun di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara di Kuala Lumpur. Menurut pegawai istana, Seri Paduka meminta taklimat diberikan agar baginda dapat menilai persediaan agensi kerajaan untuk menangani musim banjir. Taklimat disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Zaini Ujang, dan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah. Turut hadir adalah Menteri Alam Sekitar dan Air, Tuan Ibrahim Tuan Man, dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Dan Tuanku sangat puas hatilah dengan apa yang telah kita sediakan. Dan kita hanya maklum tentang data-data yang ada daripada kajian Jabatan Meteorologi dan semua rekod-rekod yang kita guna untuk kita pastikan bahawa maklumat itu sampai pada orang ramai. Dan juga beberapa persiapan-persiapan yang telah kita buat bagi menghadapi monsun Timur Laut. Jadi itu kita sembah pada Tuanku. No issue even if GE's help? You think it will be a problem? Tuanku hanya minta pandangan dan taklimat disembahkan berkenaan dengan isu ini secara biasa, ya. Sebab kita memang berdepan dengan monsun Timur Laut seperti mana disebutkan. Tidak ada perbincangan yang selanjutnya daripada itu. Menurut ramalan hujan sehingga Februari 2023, Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan puncak pada bulan Disember, manakala negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia dijangka mencatatkan hujan paling banyak pada bulan November. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. 12 Menteri Kabinet dari Perikatan Nasional telah menghantar petisyen kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan bantahan agar PRU 15 tidak diadakan tahun ini. Perkara itu disahkan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man kepada pemberita hari ini. Menurut laporan The Star, Tuan Ibrahim memaklumkan bahawa petisyen itu dihantar pada 3 Oktober lalu selepas mesyuarat parti komponen PN. Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS memaklumkan perkara itu selepas menghadiri taklimat kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai situasi banjir dan cuaca akhir tahun di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara hari ini. Sementara itu, Berita Harian melaporkan Menteri Pendidikan Razli Jidin turut mengesahkan petisyen terbabit. Menurutnya, petisyen tersebut merupakan pendirian gabungan itu yang tidak mahu PRU diadakan tahun ini berikutan kebajikan rakyat adalah perkara penting yang perlu diberi tumpuan ketika ini. Majlis Tertinggi Perikatan Nasional juga dijadualkan mengadakan mesyuarat pada jam 3 petang ini di Ibu Pejabat Gabungan itu. Untuk rekod, terdapat 31 menteri dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob, 14 daripada Barisan Nasional, 12 daripada Perikatan Nasional, 4 daripada Gabungan Parti Sarawak dan masing-masing seorang daripada Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Bangsa Malaysia. Keputusan 3 negeri PH untuk tidak bertanding dalam PRU 15 menunjukkan bahawa mereka takut untuk berdepan dengan BN, kata Ahmad Zahid Hamidi. Dalam serangan pedas terbarunya terhadap pembangkang, Presiden UMNO itu menegaskan bahawa rakyat tidak lagi menyokong PH. Zahid yang juga pengerusi BN itu menjawab kenyataan pengerusi PH Anwar Ibrahim semalam
bahawa 3 negeri di bawah pentadbiran gabungan itu tidak akan menyertai PRU ke-15 jika Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen dalam masa terdekat. Menurut Anwar, 3 negeri itu iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan menumpukan perhatian kepada usaha membantu rakyat yang berdepan dengan kemungkinan banjir semasa musim tengkujuh nanti. Dalam kenyataannya, Zahid membidas keputusan PH itu yang sebelum ini mengadu bahawa pilihan raya negeri berasingan akan menelan perbelanjaan yang lebih besar buat negara. Dia juga mendakwa alasan PH untuk tidak membubarkan DUN di 3 negeri tersebut memperkecilkan pengalaman dan profesionalisme agensi kerajaan yang berurusan dengan kesihatan, keselamatan dan bencana alam. Tambahnya, kesemua alasan yang dikemukakan pembangkang adalah untuk menutupi kehilangan sokongan rakyat yang sedang berlaku. Berita seterusnya, Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali menzahirkan keyakinannya bahawa Gabungan Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan baru selepas PRU 15. Azmin berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng di Dewan Rakyat hari ini. Saya yakin kerajaan yang akan dibentuk selepas PRU yang ke-15 ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita akan teruskan usaha-usaha ini, ya. Sebab itu saya minta supaya usaha untuk membubarkan parlimen ini tidak dijalankan sekarang. Kita masih steady anak jantan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mengenai ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP Malaysia. Terdahulu Lim bertanya bagaimana CPTPP boleh dilaksanakan jika Parlimen dibubarkan minggu ini kerana ia perlu diberi mandat oleh kerajaan baru. Sempena pembentangan bajet 2023 di Dewan Rakyat esok, ikuti kandungan berjenama mengenai keberkesanan bajet 2022 yang dibawakan khas oleh Kementerian Kewangan. Bajet 2022 yang bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera merupakan belanjawan yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia dengan peruntukan sebanyak 332.1 bilion ringgit. Sejauh mana keberkesanan bajet 2022 terhadap negara kita yang berusaha untuk memulihkan ekonomi akibat kesan pandemik. Prestasi pertumbuhan keluaran dalam negara khasa KDNK suku kedua 2022 pada 8.9% menunjukkan bahawa negara berada di landasan yang kukuh. Kadar inflasi Malaysia serendah 3.4% berbanding dengan negara jiran 9.1% dan Thailand 9.4% pada Jun tahun ini. Indeks pengeluaran perindustrian IPP yang meningkat sebanyak 12.5% pada Julai 2022 berbanding tahun sebelumnya. Bagi membantu usahawan terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk bangkit semula selepas terjejas akibat COVID-19, Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia memperuntukkan 40 bilion ringgit dengan penyediaan skim pembiayaan merangkumi pelbagai jenis pinjaman, jaminan pembiayaan serta suntikan ekuiti. Bantuan Keluarga Malaysia bernilai 7.15 bilion ringgit melebihi 8.6 juta penerima program pemula untuk belia. Bagi mengatasi masalah pengangguran, program Jamin Kerja dan program pekerjaan jangka pendek MyStep turut dilaksanakan. Menjelang bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober nanti, apakah harapan keluarga Malaysia terhadap belanjawan kali ini? Sebagai seorang belia, harapan saya yang lebih besar agar bajet 2023 akan memberikan lebih banyak inisiatif kepada belia dan profesional muda, terutamanya dalam penciptaan kerja baru yang berpendapatan tinggi dan latihan kemahiran semula untuk memberikan mereka peluang meningkatkan status kehidupan. Golongan ibu-ibu tunggal terbela, anak-anak OKU dan pelbagai lagi lah yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebab saya rasa banyak kes-kes tangguh sebab kita kekurangan bajet. Jadi saya harap adalah lebihnya untuk hak-hak wanita di sini. Dan saya harap kalau bolehlah dapat pengecualian cukai untuk hantar anak ke daycare. House loan interest reduced
and the income tax percentage also reduced by the government. Saya harap ada kelonggaran untuk loan perumahan. Lepas tu saya juga harap ada harga barangan turun sebab sekarang mahal sangat nak hidup. I hope the government will try to give most of the senior citizen a monthly allowance, especially for those single senior citizens. I hope the government can supply some free internet for the senior citizens and maybe some smartphone for them, for those who cannot afford to buy them. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.